ringan dan juga yang berat sehingga kena tanggung. Kalau lah jual benda-benda yang tak boleh nak tanggung, jual rumah, nak buat benda nak suruh rumah tu, tak boleh. Jual tanah, kan dia tanah tu, tanah benda ke, tanah dosa ke, nak buat benda nak ni. Tu dia tak buat tu benda-benda, benda-benda yang orang makul yang tak boleh pindah. Tadi benda yang makul boleh pindah. Tak boleh pindah tu ada dua jenis, ada jenis ringan, ada jenis berat. Ada tahu tadi? Ini yang tak boleh pindah ni, macam rumah, dia beli apa-apa lah, tanah ke, dia beli kedai ke, jadi rumah mana boleh. Tu cara berat dia dengan kita serah kunci. Bila tuan dia serah kunci kepada kita beli ni, dan dia pun buat pula orang-orang dah habis, ketika tu rumah kita beli tu jadi habis. Dan dia pun izin nak masuk dalam rumah ada masuk. Jadi kita serah kunci sebagai pengikat kita hak Tuhan kita. Dan juga dia izinkan masuk. Dan dia kena bawa pula ambil barang-barang ada yang dia tak mau jual tu, dia akan tinggal barang-barang dia tak mau saja. Tak apa, dia kita nak. Itu dia beli benda hantar dia bergerak. Itu pun tanah ni pada dia serah geran. Dia serah geran. Benda tanah lah. Ada benda-benda hak dia mengikat lah. Hitam putih atas ke apa-apa, dan tangan ke, hak dia mengikat lah tu hak kita. Benda tanah ni serah geran lah. Dia bagi geran kita, kita jadi kita dah tanah tu. Dia pernah milik dah. Korban ni kan, terima geran, ataupun terima kunci rumah, kunci kilang ke apa-apa. Terima benda-benda yang sebagai mengikat barang tersebut menjadi milik kita. Boleh faham tak? Korban. Jika tak korban, tak ada kita lagi. Tak korban. Kita beli tanah, tak terima geran lagi. Tak ada kita. Beli tanah, tak terima. Beli rumah, tak terima kunci. Tak ada kita lagi. Sebab kunci itu sebagai benda pengikat bagi hantar. Maka dia sebagai korban untuk benda yang tak boleh bergerak tadi. Baik. Sini syarat dia kata keempat adalah ada memilih oleh akid. Orang yang nak akad dia beli tu, penjual membeli tu memilih akan mampu alih, memang hantar dia. Maksud dia korban lah. Milik yang sempurna dalam korban. Maka tiada sah menjual sesuatu yang belum lagi dia korbannya. Kalau dah benda tu belum dia korban, maka tak sah dia. Kita lihat, kita beli apa nama, barang di kedai, kita tak korban lagi. Kalau benda tu benda ringan, tak ambil lagi. Kalau benda tu benda yang berat, kita tak heret bawa keluar lagi. Itu pun tak pinjam tempat lagi kepada tuan tu, maka tak jadi hak milik kita lagi. Masih lagi hak tuan kedai. Kalau orang lain beli, kena beli kat tuan kedai, bukan milik kita. Sebab kan kita kerana benda sempurna miliknya, yang akid tak sempurna milik dia. Dia nak korban dia tu, terima dia tu. Dan menjual fuduli. Di bab korban tu akan datang ke depan. Dia akan sebut bab korban secara rinci lah. Sini sebagai catatan masalah kata, kalau benda tu tak ada korban, tak sempurna lagi hak dia, tak sah dia beli. Kena pergi sempurna milik dia betul. Kalau ada korban. Dan menjual fuduli kerana bukan ia miliknya. Sama juga masalah tak sah dia beli menjual fuduli. Ini istilahnya dalam ilmu bab muamalah ni, orang menjual fuduli. Fuduli benda yang bukan hak kita, bukan harta kita. Kita jual. Curi ke orang pergi jual, ada sah tak kita curi. Ataupun kita jual barang-barang tanpa izin dia, tuan tak izin kita pergi jual. Bukan kita, tak sah dia pergi. Kita menega semalam kan, kita menega cucuk, jiran kita menega apa, itu jiran kita tu dia pergi semayang ke Bina ke, tinggal di daerah. Betul orang ni beli apa,
Dan kan Tuhan dia tak izin pun semua kita je